A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk kita mengikuti program Kelantan Berhikayat yang dibawakan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan sebagai satu usaha untuk mendedahkan kepada rakyat tentang sejarah negeri Kelantan, khususnya sejarah tamadun Kelantan yang lama, dan kita berharap dapat membina suatu semangat patriotisme di kalangan rakyat dengan kita memahami sejarah negeri Kelantan ini. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan perbincangan kita dengan membaca buku yang ditulis oleh almarhum Ustaz Abdullah Nakula yang bertajuk Keturunan Raja-Raja Kelantan dan Peristiwa-Peristiwa Bersejarah. Untuk membaca buku ini, sebagaimana telah pengenalan yang telah saya berikan dalam sesi kita yang pertama pada minggu lepas, kita akan membacakan buku ini dari bab ke bab. Walau bagaimanapun, kita akan terlebih dahulu membuat sedikit pengenalan supaya kita memahami sebenarnya dalam konteks sejarah negeri Kelantan, khususnya Kelantan Tua, tidak ada sebarang manuskrip yang ditulis berkaitan dengan sejarah negeri Kelantan, khususnya sejarah yang berlangsung dalam tempoh 1000 tahun sebelum daripada ini. Jadi dalam hal ini sebenarnya banyak hal berkait dengan Kelantan ini masih menjadi misteri dan masih di peringkat kajian bagi setengah sarjana, dan ada fakta-fakta ataupun data-data yang telah pun dipertanyakan semula, khususnya tentang sejarah purba Asia Tenggara, di mana antara pengkaji yang terkenal yang membangkitkan perkara ini ialah Ustaz Abdullah Nakula sendiri. Ustaz Abdullah Muhammad atau lebih dikenal sebagai Ustaz Nakula ini, beliau telah membangkitkan beberapa isu dalam memperkatakan sejarah negeri Kelantan. Kerana sebagaimana saya sebut bahawa dalam konteks sejarah Kelantan, kebanyakan manuskrip yang terdapat pada hari ini ialah manuskrip yang ditulis pada abad yang ke-19, dan kisah-kisah yang terdapat dalam manuskrip ini secara umumnya adalah berkisar tentang kerajaan Lu Yunus dengan beberapa pengenalan ataupun huraian ringkas berkenaan dengan kerajaan sebelumnya seperti kerajaan Cik Siti Wakembang dan juga kerajaan Jembal. Manuskrip yang paling tua yang kita boleh perolehi tentang sejarah negeri Kelantan ini ialah manuskrip tentang hukum kanun dan adat negeri dan juga Tafahus Kelantan yang bertarikh 1762 Masihi. Inilah antara manuskrip yang paling tua. Kemudian manuskrip lain ialah manuskrip yang berumur sekitar akhir abad yang ke-19, sekitar 1890 ke hadapan. Jadi kerana itu, bila kita memperkatakan tentang Kelantan Tua ataupun Kelantan Purba, kita akan dapati bahawa rekod-rekod yang terdapat di sini ialah berdasarkan kepada apa yang tercatat kepada batu-batu bersurat ataupun prasasti yang ditemui di seluruh kawasan Asia Tenggara, dan sebahagiannya ialah berdasarkan cerita-cerita lisan, riwayat-riwayat yang dituturkan dari mulut ke mulut, termasuk
penceritaan yang dilakukan oleh dalang-dalang wayang kulit. Jadi latar belakang cerita-cerita dalam wayang kulit itu sebenarnya menurut Ustaz Nakula, ia adalah berkenaan dengan sejarah sebenar negeri Kelantan untuk satu tempoh sekitar awal abad yang pertama Masihi. Jadi dalam hal ini, sebelum kita membacakan secara lebih detail tentang Kelantan Purba, dan insya-Allah pada malam ini kita akan melihat kerajaan yang tertua yang terdapat dalam catatan-catatan di Nusantara, iaitu kerajaan Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa. Jawa Dipa ini di mana tentang kisah Jawa Dipa ini sebenarnya selain daripada yang terdapat dalam buku yang akan kita baca ini, turut terdapat di dalam beberapa tulisan lain yang merupakan juga tulisan Ustaz Abdullah Nakula. Iaitu yang pertama, satu manuskrip yang bertajuk Lintasan Sejarah Kelantan. Yang ni manuskrip yang belum diterbitkan. Kemudian terdapat dua artikel tentang kerajaan Jawa Dipa ini yang pernah diterbitkan di dalam jurnal Warisan Kelantan, iaitu sebuah jurnal tentang sejarah Kelantan yang diterbitkan oleh Perbadan Muzium Negeri Kelantan. Jadi ada dua artikel dan dua edisi. Kemudian terdapat juga selain daripada dua Warisan Kelantan ini yang mencatatkan itu edisi yang kelima dan edisi yang keenam, pembahasan tentang sejarah Jawa Dipa ini terdapat juga di dalam buku ini. Ada secara ringkas keturunan Raja-Raja Kelantan, juga tulisan Ustaz Abdullah Nakula. Kemudian ada ulasan yang lebih detail dan lebih panjang telah dibuat oleh saudara Nuraidil Zakaria, Tanah Kala Sejarah Negeri Kelantan. Jadi dalam kita memahami sejarah awal Kelantan, kita perlu meneliti analisis-analisis yang telah dibuat oleh Ustaz Abdullah Nakula dan juga mungkin analisis saudara Nuraidil, yang kita mungkin akan baca bersama-sama dengan buku ini kalau sempat pada sesi ini. Kalau tak sempat, mungkin sesi berikutnya kita akan baca, dan kita akan juga membaca bersama-sama dengan hal tersebut supaya kita boleh memahami latar belakang kerajaan Empire Jawa Dipa ini yang wujud pada abad yang pertama Masihi. Kemudian oleh kerana hal ini masih lagi dalam peringkat kajian dan juga penelitian, maka saya boleh mengagakkan, dan mungkin memang ada pandangan-pandangan yang mengkritik dan juga mempertikaikan apa yang telah dikemukakan oleh Ustaz Nakula. Walau bagaimanapun, kita anggap ini sebagai satu permulaan ataupun satu kajian pembukaan kepada penelitian yang lebih serius terhadap sejarah Kelantan. Kerana memang ada persoalan-persoalan yang timbul daripada hujah-hujah yang dikemukakan oleh para sarjana yang mengkaji sejarah, khususnya berkait dengan tempat-tempat dan juga kerajaan-kerajaan yang telah disebutkan di dalam catatan-catatan para pengembara, pelayar-pelayar dan juga pedagang-pedagang daripada Arab, Cina, Yunani dan juga India. Jadi nama-nama tempat itu mungkin dalam maksud yang umum ataupun maksud yang khusus, ataupun mungkin berlaku perubahan-perubahan kedudukan tempat ataupun konotasi yang berbeza pada zaman-zaman yang berbeza, yang menyebabkan anggapan-anggapan itu menimbulkan kekeliruan. Seperti perkataan Jawa Dipa sendiri. Jawa Dipa itu kebanyakan pengkaji menyamakan perkataan Jawa itu dengan Pulau Jawa. Tetapi kalau kita meneliti teks-teks yang ditulis oleh para pelayar satu masa dahulu, kita akan dapati bahawa sebenarnya yang dimaksudkan itu mungkin bukan Pulau Jawa. Jadi di sinilah kita akan perhatikan dalam perbincangan kita dalam sesi-sesi yang akan datang nanti.
Baik, untuk permulaan pada perbincangan kita ini, kita akan mula membaca buku Keturunan Raja-Raja Kelantan ini dengan kita melihat dari bab ke bab, dan bab yang pertama ini ialah tentang Kelantan Purba dengan subtopiknya Zaman Empayar Jawadipa. Menurut Ustaz Nakula, saya bacakan poin-poin yang dikemukakan oleh Ustaz Nakula di sini, nanti kita akan bincangkan lebih detail. Negeri Kelantan sekarang adalah merupakan satu teras dari sebuah negara yang mengembang dan menguncup beberapa kali sepanjang sejarah. Sejak dari zaman purba, ia menjadi sebuah negara dalam semenanjung yang diliputi rahsia dalam sejarahnya, kerana perubahan-perubahan namanya dan perubahan nama semenanjung sendiri yang menyebabkan timbulnya kesilapan-kesilapan sejarawan dalam menentukan lokasi nama-nama tempat yang berubah-ubah itu. Inilah isu yang besar tentang sejarah Nusantara ataupun sejarah Asia Tenggara. Kerana yang pertama berlaku nama-nama tempat yang dicatatkan oleh pencatat-pencatat daripada China, India, Arab dan juga Yunani, yang mencatatkan perkataan-perkataan itu mengikut sebutan bahasa masing-masing. Jadi yang pertama, kerana nama-nama itu dicatat, nama dalam bahasa Melayu itu diterjemah ke dalam bahasa mereka. Yang kedua, kita menghadapi masalah kerana nama-nama yang disebut dalam bahasa Melayu kemudian dicatat dalam catatan Cina dengan fonetik Cina, yang menyebabkan bunyi-bunyi itu sukar untuk kita membuat cerapan. Perkataan ini merujuk kepada perkataan apa? Misalnya kalau Kelantan, kadang-kadang digunakan Cihtu. Cihtu diterjemahkan Tanah Merah. Ataupun dicatat India, Rita Merika, diterjemahkan Tanah Merah. Kalau kerana masa yang sama, mungkin tempat yang sama. Tempatnya di Tanah Merah. Dan kebetulan di Kelantan tu ada tempat yang bernama Tanah Merah. Dan kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ada nama-nama, misalnya Tantan. Ada pesarjana yang mengkaji mengatakan Tantan tu satu tempat di pantai timur Semenanjung. Mungkin Tantan tu maksudnya Kelantan. Ada kajian mengatakan Tantan tu duduk antara Kelantan dengan Langkasuka ataupun Petani. Bahkan ada kajian juga yang mencatatkan bahawa Tantan tu kemungkinan sebuah kerajaan yang terdapat di Kelantan dan disamakan bunyinya. Misalnya Stan, kerajaan Stan. Stan tu sekarang ni wakaf Stan, kan? Maka dikatakan mungkin Tantan di Cina itulah wakaf Stan. Ataupun mungkin dalam sebutan lain, Kelantan ada sebutan Holotan, Cilatan, Kilantan, Kalantana, sebutan-sebutan yang berbeza-beza itu. Maka itulah antara perkara yang menimbulkan kesulitan dalam kita menentukan. Kebanyakan ahli-ahli sejarah, mereka cuba mengambil sebutan-sebutan Cina itu dengan menyamakan dari segi fonetik ataupun dari segi bunyi perkataan-perkataan disebut. Kerana Jawadipa ini dalam setengah banding yang dibuat oleh sarjana menyamakan sebutan yang ditulis oleh Claudius Ptolemy tentang satu pulau. Iwadipa juga ditulis. Iwadipa tu kan. Iwadipa tu sebenarnya perkataan Yawadipa kata mereka. Ataupun setengah sarjana yang mengambil secara ringkas Yawa itulah Jawa. Dan ada juga sarjana yang menakrifkan perkataan nama pulau-pulau Melayu ini berdasarkan bentuk dia. Contohnya buah jambu, Pulau Jambu, kerana pulau tu berbentuk buah jambu. Ada pulau yang berbentuk dengan bentuk-bentuknya lain. Maka nama pulau tu disebut berdasarkan bentuk dia. Maka bila disebut dalam bahasa lain, berdasarkan bentuknya, bukan nama tempatnya. Jadi itu menjadi masalah. Jadi dalam hal Jawadipa ini juga ialah antara isu yang ditimbulkan ialah adakah nama Jawadipa itu sendiri merujuk pada tempat secara khusus, kotanya, ataupun Jawadipa itulah terjemahan kepada satu makna perkataan lain.
diterjemahkan ke bahasa baru, ataupun Jawa Dipa itu merujuk kepada satu negara yang rupa bentuknya menyerupai satu benda lain, lalu disebut nama negeri itu berdasarkan nama benda itu, seperti Pulau Jambu itu, kerana bentuknya. Maka di situlah satu isu yang timbul. Kemudian oleh kerana perkara yang kita perkatakan ini ialah perkara yang melibatkan satu tempoh masa yang sangat panjang, bermula daripada abad yang pertama Masihi, sekarang sudah lebih 2000 tahun. Jadi dalam tempoh 2000 tahun itu, menurut Ustaz Nakula, mungkin timbul berlakunya perubahan-perubahan tempat, perubahan nama, lokasinya telah berubah, ataupun bentuk muka buminya telah berubah, ataupun mungkin sebahagian daripada artifak-artifak yang merupakan tinggalan sejarah itu telah musnah ataupun tertelan dalam perut bumi. Maka itu semua faktor-faktor yang menyulitkan kita dalam kita memahami perkara ini. Maka dari inilah kita katakan di sini bahawa sejarah Semenanjung ini sendiri diliputi oleh rahsia yang agak misteri, kan? Di samping perubahan-perubahan nama itu, Kelantan juga sebuah negara yang diliputi rahsia pula dalam sejarahnya, kerana ia adalah kawasan dalam Semenanjung yang sering dilanda banjir yang biasanya mengubah aliran-aliran sungai, dan dalam masa berabad-abad lamanya yang meruntuhkan kesan-kesan purbanya. Juga banjir itu membawa hakisan-hakisan yang menenggelamkan kesan-kesan purba ke bawah perut bumi. Jadi perubahan sekitar macam sekarang ni kita berada pada musim banjir. Banjir-banjir yang berlaku, dan kita tahu sungai-sungai itu dia boleh berubah aliran-alirannya, dan memang banyak artifak-artifak sejarah mengalami kemusnahan dan juga ditenggelami oleh bumi. Misalnya kita masih misteri tentang tasik Danau Tok Uban misalnya, yang pernah dikatakan sebagai bekas tapak kerajaan Bukit Panau dahulu yang telah tenggelam. Bahkan kita pun tahu dalam zaman moden ini sendiri pun di Kelantan banyak sekali artifak-artifak sejarah pada zaman Perang Dunia Kedua yang terdapat di gigi pantai. Kubu-kubu Jepun atau kubu-kubu Perang Dunia Kedua yang terdapat di sepanjang pantai Kelantan itu sebahagian telah ditenggelami oleh hakisan-hakisan laut. Maka hal-hal seperti itulah, banjir, perubahan aliran sungai ataupun bencana alam yang berlaku telah menyebabkan berlakunya kemusnahan artifak-artifak sejarah itu. Di samping ini, Kelantan merupakan satu kawasan yang selalu dilanda oleh serangan-serangan dari luar dan juga peperangan sesama sendiri. Pada tiap-tiap kali terjadinya membawa bencana dan kebinasaan pada kesan-kesan purbanya. Kelantan memang kita akui sebuah negeri yang mempunyai rekod peperangan yang sangat panjang. Peperangan daripada zaman Funan, kemudian merebak kepada zaman Melaka sendiri, zaman Siam, ketika berlaku serangan-serangan Siam. Kemudian pada zaman kerajaan moden ini sendiri pun memang Kelantan adalah sebuah negeri yang selalu terlibat dengan siri-siri perperangan. Ada peperangan besar, ada kecil. Yang besar tu termasuklah Civil War yang berlaku di Kelantan pada tahun 1836-37, kan? Itu peperangan yang berlaku selepas daripada siri-siri perperangan yang bermula dengan serangan ke atas Kelantan pada zaman Long Sulaiman, pada zaman Long Muhammad, kemudian serangan yang berlaku ke atas kerajaan Long Pandak pada tahun 1765, kemudian berlaku lagi peperangan pada zaman selepas kematian Long Yunus, sehingga naiknya Long Muhammad ataupun Sultan Muhammad pertama sebagai Sultan Kelantan dalam zaman moden ini. Kemudian selepas matinya Sultan Muhammad, mangkatnya Sultan Muhammad yang pertama, berlaku lagi peperangan pada zaman Long Jenal, yang itu peperangan yang lebih besar. Maka peperangan-peperangan seperti itulah sebenarnya sama ada peperangan akibat serangan daripada luar, seperti serangan yang dilakukan oleh kerajaan Kola pada abad yang ke-11, serangan-serangan yang dilakukan oleh Majapahit, oleh Sriwijaya, oleh Funan dan Champa,
yang menyebabkan berlaku kemusnahan-kemusnahan. Jadi di sini kita terlebih dahulu perlu memahami bahawa data-data, rekod-rekod dan juga artifak-artifak sejarah ini mengalami kerosakan-kerosakan, kemusnahan, dan dia untuk melalui satu tempoh yang lebih 1000 tahun. Kita boleh agakkan bahawa artifak-artifak itu mengalami kemusnahan, dan kita pun sedar bahawa kebanyakan daripada artifak-artifak sejarah di kawasan Nusantara ialah artifak-artifak yang tidak berasaskan batu tetapi berasaskan kayu. Memang kita akui ada batu-batu bersurat, batu-batu nisan, tapi memang dalam satu jumlah yang sangat sedikit berbanding dengan setengah-setengah negara yang basic mereka ialah batu pada binaan. Sedangkan orang Melayu ni kebanyakan kota-kota, istana-istana dibina menggunakan kayu. Maka proses kemusnahan itu berlaku dengan lebih cepat dan lebih mudah. Bahkan kota-kota yang dibina sebagai pusat-pusat pemerintahan, selepas mengalami serangan, kota itu ditinggalkan. Maka yang tinggalnya tapak-tapak. Cuba kita bayang kota-kota misalnya seperti kota Jembal, kota Tanah Serendas Kebun Bunga, kota Jelasin, yang diketahui wujud di Kelantan itu, yang hari ini hanyalah tinggal bekas-bekas sahaja, sedangkan kota itu berusia kebanyakannya sekitar 300 tahun sahaja. Kan? Maka sebab tu kita di Kelantan, Masjid Kampung Laut itu dianggap satu artifak yang tua, kerana artifak kayu itu masih boleh bertahan untuk satu tempoh melebihi 300 tahun. Maka kalau kita gambarkan mungkin kota-kota yang dibina oleh raja-raja pada 1000 atau 2000 tahun dahulu, sudah tentu dia telah mengalami kemusnahan. Berbeza dengan tempat-tempat tertentu, misalnya kota-kota yang dibina dalam bentuk candi-candi, mungkin dibina pada kayu, batu-batu, yang tu mungkin boleh bertahan lebih lama, seperti yang terdapat di Kedah ataupun di Muara Jambi ataupun di Yogyakarta. Ada beberapa candi yang itu mungkin dia kerana binaan dalam bentuk batu, dia boleh bertahan lebih lama. Baik, sejak zaman ribuan tahun yang lalu ada dikatakan Kelantan bernama Medang Kamulan. Nama Kelantan yang asal dahulu dikatakan bernama Medang Kamulan. Medang Kemulan ni, Medang ni artinya medang permulaan, Medan Kemulan, dengan makna medang permulaan. Medang tu sebenarnya kayu medang tu, batang kayu medang tu. Medang Kemulan tu maknanya teras kayu medang, teras kayu medang. Tu. Jadi dikatakan Kelantan tu nama asalnya menurut Ustaz Nahkula ialah dengan nama Medang Kamulan, dengan maksud teras kayu medang. Orang Kelantan tahu kan, kayu medang tu satu kayu yang keras yang selalu digunakan untuk membina kota-kota selain daripada kayu seraya, cengal tu salah satunya kayu medang, kan? Di mana dikatakan Medang Kemulan ini merupakan tempat lahirnya dewa-dewa dan dewi-dewi dari alam kayangan dan memegang peranan penting dalam sejarah Asia Tenggara. Seterusnya Jepun, China dan India. Sebagaimana kita tahu, orang-orang Melayu satu masa dahulu, seperti juga orang Jepun, orang Cina dan orang India, mereka percaya tentang kemunculan atau kelahiran dewa-dewa ini, yang kemudiannya mereka menjadi raja-raja. Sebagaimana di Jepun hari ini masih menjadi kepercayaan penganut-penganut agama Shinto dan orang Jepun bahawa Maharaja Jepun sekarang adalah keturunan daripada Dewa Matahari. Maka hal yang sama juga merupakan sebahagian daripada set kepercayaan orang-orang Melayu pada zaman dahulu bahawa di Nusantara ini juga lahir dewa-dewa dan juga dewi-dewi daripada alam kayangan, dan dikatakan tempat kelahiran atau kemunculan mereka itu ialah di Medang Kamulan. Itu satu tempat yang dirujuk kepada Kelantan. Kegiatan-kegiatan mereka ini menimbulkan pelbagai mitologi, yakni perkara-perkara mitos ataupun legenda, termasuk cerita-cerita tua wayang kulit yang ditayangkan
dengan nama Wayang Purwo. Wayang Purwo. Jadi kita pun tahu di Kelantan ni salah satu daripada budaya tradisi yang lama ialah permainan wayang kulit. Wayang kulit dimainkan di Kelantan, dan di dalam wayang kulit itu sebenarnya dalang-dalang menceritakan kisah kerajaan-kerajaan, kisah raja-raja, walaupun kita mengatakan bahawa ada elemen Hindu dengan watak-wataknya, tetapi wayang Purwo yang disebut oleh Ustaz Nakula ini ialah satu daripada jenis-jenis wayang yang menghidangkan cerita-cerita tua yang sebenarnya memasukkan unsur-unsur mitos ataupun mitologi itu ke dalam cerita-cerita sebagaimana tradisi yang kita dapati dalam semua hikayat, chronicle dan juga hikayat-hikayat lah yang wujud di Nusantara ini, di mana mereka ketika mengenengahkan sejarah raja-raja baik kerajaan-kerajaan yang besar di Nusantara ini, mereka akan mengaitkan dengan elemen-elemen mitologi ini. Seperti kita mendengar sejarah Melayu mencatatkan keturunan raja-raja Melaka yang dikatakan berasal daripada Aftabul Arb misalnya. Kemudian Wang Empuk Wang Malini turun di gunung Bukit Siguntang. Dikatakan mereka ini berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain ataupun Merom Mahawangsa, mengaitkan kisah permulaan raja-raja mereka dengan Garuda, kemudian dikaitkan dengan raja yang berasal daripada keturunan raja-raja Parsi, sebuah kerajaan atau empire tua pada zaman dahulu. Begitu jugalah hikayat-hikayat lain yang terdapat di Nusantara ini. Maka dalam konteks Kelantan, kebanyakan cerita-cerita tua itu terdapat dalam Wayang Purwo, di mana cerita-cerita tua itu memasukkan unsur-unsur alam kayangan ataupun cerita legenda, cerita-cerita mitos yang disebutkan di sini. Lalu dalam hal inilah Medan Kamulan ini muncul di dalam sebagai satu nama tempat di dalam penceritaan wayang kulit itu sendiri. Jadi sebenarnya Ustaz Nakula itu nak menggambarkan kepada kita bahawa sebenarnya apa yang disebutkan oleh dalang-dalang wayang kulit sebagai cerita-cerita tua, kisah-kisah lama itu sebenarnya merupakan sebahagian daripada gambaran sejarah awal Kelantan, cuma dimasukkan elemen-elemen mitologi itu supaya kedudukan raja-raja yang memerintah mempunyai perbezaan darjat dengan rakyat biasa. Jadi seperti saya sebut tadi, elemen itu ada di kebanyakan ataupun hampir semua hikayat dan juga chronicle yang ada di Nusantara ini. Tidak lama sebelum abad pertama, ia bernama Medanggana. Jadi nama tempat Kelantan yang asalnya Medang Kamulan itu pada permulaan abad pertama telah dikenali sebagai Medanggana, iaitu nama ini berlanjutan hingga abad yang kelima. Maksudnya daripada abad pertama sampai abad kelima sekitar 500 tahun. 500 tahun, maknanya daripada tahun pertama Masihi sehingga tahun 400 Masihi. Jadi dalam tempoh 500 tahun itu Kelantan itu telah mula dikenal dengan nama Medanggana. Sebelum tu pada satu tempoh yang mungkin kita katakan prasejarah ataupun satu tempoh yang kita boleh kaitkan tempoh yang berunsur mitos itu disebut sebagai Medang Kamulan. Dalam abad yang pertama, seorang yang bernama
Aswatanam telah menjadi Raja Medanggana dengan gelaran Sri Kripawarman atau biasanya disebut dengan nama Wanpa. Dalam sejarah Kelantan itu, nama yang terkenal disebut dalam penceritaan lisan ataupun wayang kulit itu dengan nama Wanpa. Tapi nama gelarannya ialah Sri Kripawarman ataupun nama asalnya Aswatanam. Itu nama asalnya Aswatanam. Ini pada abad yang pertama Masihi. Ia menjadi pembangun keluarga di Raja Kelantan yang paling lama dalam sejarah sampai permulaan abad yang ke-17. Maknanya keturunan Sri Kripawarman ini, dia menjadi raja yang memerintah Kelantan daripada abad yang pertama. Kemudian keturunannya lah yang bergilir-gilir menjadi raja sehingga abad yang ke-17. Itu mengambil masa sekitar 1700 tahun. Yang kita bicarakan Long Yunus ni satu generasi baru pada zaman moden bagi Kelantan, bermula pada akhir abad yang ke-18. Keturunannya paling banyak menciptakan peristiwa-peristiwa agung dalam sejarah Asia Tenggara. Baginda mempunyai dua orang saudara yang terkenal. Seorang bernama Malini Warman yang biasa digelarkan Wan Malini, dan seorang lagi bernama Kaundinya Warman yang biasa digelarkan sebagai Wan Kaundinya. Jadi dua nama ni dikatakan adalah saudara ataupun adik-beradik kepada Sri Kripawarman, iaitu yang pertama Malini Warman, yang kedua Kaundinya Warman. Di dua watak ni yang biasa kita dengar Wan Malini kan. Wan Malini tu biasa kita dengar kerana Wan Malini tu satu watak yang dikaitkan dengan watak keturunan Sultan-Sultan Palembang, Raja-Raja Palembang dan juga Raja-Raja Melaka. Itu Wan Malini. Yang saya sebut tu Wan Empuk Wan Malini. Itu nama yang terkenal. Juga dikaitkan oleh Silalatus Salatin ataupun sejarah Melayu untuk mengangkat kedudukan Raja-Raja Melaka ataupun keturunan Raja-Raja Palembang. Dan dikatakan Malini Warman itu ialah saudara kepada Sri Kripawarman. Kemudian Wan Kaundinya itu pula disebutkan merupakan pembangun negara gunung di Kemboja. Negara gunung. Gunung tu ialah nama yang disebut dalam riwayat lisan di Kelantan. Kerajaan tu nama dia Kerajaan Gunung. Yang menjadi persoalan kita, Kerajaan Gunung tu dekat mana duduk dia? Dikatakan terletak di Indochina ataupun di Kemboja sekarang ini. Cuma yang kita biasa dengar di Kemboja itu dengan nama Funan. Di Indochina lah, Kemboja dan juga Vietnam sekarang ni Funan. Dan Funan. Kemudian nama lain yang agak terkenal sekarang ni di Kemboja ialah Phnom Penh. Phnom Penh tu ibu negara Kemboja sekarang. Jadi penganalisis sejarah melihat perkara ini dengan mengatakan bahawa sebenarnya Funan tu ialah sebutan dalam bahasa orang-orang Champa ataupun orang-orang Kemboja pada masa itu, yang diterjemahkan Funan tu dengan makna gunung. Dalam bahasa mereka Funan tu dengan makna gunung. Jadi kerajaan Funan yang kita sebut itu, yang tersebut dalam catatan Cina itu sebenarnya ialah kerajaan gunung. Sebab saya sebut awal tadi, ada banyak tempat di alam Melayu ni, setengahnya pencatat Cina itu mencatat berdasarkan bunyi atau fonetik. Jadi kita pun tengok bunyi ni sebenarnya ada persamaan fonetik dengan kawasan mana. Ada setengahnya diterjemahkan seperti saya sebut Tanah Merah, diterjemah Cihtu. Cihtu tu direct translation dia Tanah Merah. Ataupun Funan dicatat dalam catatan Cina, kerajaan besar milik yang dikuasai oleh orang Melayu yang terdapat di Indochina sekarang ini, bernama Funan. Funan itu ialah direct translation kepada gunung yang disebut oleh orang Melayu pada masa itu. Dan memang dalam sejarah Melayu sendiri ataupun dalam sebutan-sebutan pada riwayat lisan,
mereka menyebutkan Kaundia itu ialah raja bagi sebuah kerajaan yang terletak di Indochina dengan sebut nama kerajaan gunung. Wanpa menakluk seluruh negara dalam semenanjung dan memberikan nama bangsa yang mendiaminya dengan nama Jawa, dan memberikan nama tanah semenanjung ini menurut nama bangsa itu, iaitu Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa, artinya kawasan Jawa ataupun tanah Jawa. Jadi pada abad yang pertama itu Wanpa sebagai seorang pembangun kerajaan dan negara, beliau telah menakluk negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang terdapat di semenanjung ini, kemudian menamakan semenanjung ini dengan nama Jawa ataupun Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa lah. Kemudian nama ini diperlebarkan ke seluruh daratan dan kepulauan Asia Tenggara, dan nama bangsa sebagai nama bangsa dan nama kawasan. Artinya selepas dia menguasai semenanjung, Kripawarman ini menguasai seluruh kawasan kepulauan Asia Tenggara dan menamakan semua kawasan ini dengan nama Jawa Dipa. Jawa Dipa untuk semenanjung berkekalan beberapa abad, tetapi akhirnya nama ini hanya kekal sampai sekarang untuk Pulau Jawa sahaja. Ini berdasarkan beberapa analisis yang dibuat oleh beberapa pengkaji. Sebenarnya persoalan tentang nama Funan yang timbul, yang disebut sebagai negara gunung itu ialah sebuah negara yang wujud sekitar tahun 250 Masihi. Dan Kaundia itu dikatakan menjadi Raja Funan yang berasal daripada satu tempat yang bernama Mofan. Mofan. Cina tu mencatatkan Raja Negeri Funan tu seorang raja yang berasal daripada Mofan. Maka dalam hal perkataan Moven atau Mofan itu, dikatakan itu ialah sebutan dalam pelat ataupun fonetik Cina, sebutan Cina, bunyi sebutan Cina yang merujuk kepada medang. Medang tu disebut Mofan atau Mefang. Mewan atau Mefan. Dalam Moven atau Mofan dalam sebutan Cina. Saya pun tak tahu pronoun sebenar dia macam mana, tapi kita boleh agak dari segi bunyi-bunyi itu mempunyai persamaan bunyi. Tetapi perkataan Funan itu ialah perkataan yang diterjemah secara langsung daripada perkataan gunung, bagi negeri gunung yang terletak di sana tu. Dan memang hari ini pengkaji-pengkaji menyebutkan bahawa kataan Phnom Penh, ibu negeri Cina itu, Phnom Penh tu juga adalah merujuk pada perkataan gunung dalam bahasa Khmer. Gunung dalam bahasa Khmer. Adapun tentang Jawa Dipa yang disebutkan di sini, di mana perkataan Jawa Dipa yang bermula di Semenanjung kemudian dilebarkan penggunaannya pada nama tempat dan juga nama bangsa di Nusantara itu sebenarnya telah diperakukan oleh beberapa pengkaji barat seperti J.L. Muns dan juga R.C. Majumder. Dua orang pengkaji ini memang disebut dalam banyak tulisan Ustaz Nakula bahawa dua orang pengkaji ini antara pengkaji-pengkaji yang telah menimbulkan persoalan kepada pengkaji-pengkaji yang lain yang telah menganalisis prasasti, data-data, catatan itu, yang mereka pada awalnya mengatakan sebagainya yang dimaksudkan Jawa Dipa itulah Pulau Jawa. Kemudian oleh kerana ada percanggahan-percanggahan fakta, mereka mengalihkannya mungkin Sumatera. Bahkan ada setengah mengatakan nama itulah gabungan Jawa dan Sumatera. Sedangkan berdasarkan data-data menunjukkan bahawa sebenarnya Jawa dan Sumatera itu adalah nama yang datang kemudian selepas berdiri dahulu Jawa Dipa itu dari tempat yang lain. Adapun dalam sebutan biasa, kalau kita dapati di sebutan di sebelah Kelantan, Patani, dan juga sebutan-sebutan dalam bahasa lama orang-orang Cham di Kemboja sekarang,
mereka sebenarnya masih merujuk orang Jawa sebagai orang Melayu, bukan orang Pulau Jawa, tapi keseluruhan orang Melayu itu disebut Jawa, sebagaimana orang Arab sebut kita ini bangsa Jawa. Orang Melayu itu Jawa, dengan tidak mengkhususkan etnik Jawa, tetapi seluruh bangsa Melayu itu disebut Jawa. Bahkan di Semenanjung, bagi orang-orang di orang Cham, mereka menyebut sebenarnya tanah Melayu ni tanah Jawa, bukan Pulau Jawa tapi tanah Jawa. Dan mereka menyebut perkataan Jawa merujuk kepada orang Melayu, orang Jawa, bahasa Melayu, bahasa Jawa, tulisan Jawa, Melayu, tulisan Jawa, ataupun sebut Jawi. Jawi itu makna penisbahan. Ni tulisan orang Jawa, Arab sebut Jawi, kan? Dan mereka menganggap bahawa oleh kerana Kelantan dan Patani ini sebuah negeri yang punya sejarah yang lama, ada hubungan lama dengan Kemboja ataupun orang Cham, mereka menganggap bahawa Kelantan dan Patani itu adalah sebuah kawasan yang terletak dalam kawasan tanah Jawa. Jadi saya sebutkan ni seperti yang diungkapkan oleh Ustaz Nakula, supaya kita memahami sebenarnya perkataan Jawa itu sebenarnya tidak khusus digunakan bagi sebutan kepada orang Jawa sekarang. Itu sebutan dalam konotasi sekarang, bukan dalam konotasi yang asal. Dan perkataan Melayu itu sendiri yang kita gunakan pada hari ini, sebenarnya nama Melayu ni bukan nama negeri kita. Nama Melayu ni nama sebuah negeri ataupun sebuah kawasan dan satu kelompok bahasa yang terdapat di sekitar Sungai Musi di Palembang hari ini. Di Palembang, kawasan Sungai Musi itu kawasan Melayu, ada Sungai Melayu, dan orang di situlah yang dipanggil orang Melayu dan bahasa Melayu. Kemudian bila berlaku perubahan-perubahan dan berlaku penjajahan pada abad yang ke 17 memasuki abad yang ke-18, barulah pada abad ke-18, mungkin abad yang ke-19, barulah bangsa yang berada di Semenanjung ni diberikan takrifan, definisi baru dengan diberikan pada mereka gelaran Melayu itu. Ini nama yang baru sebenarnya, bukannya nama yang asal. Jadi yang diangkat oleh Ustaz Nakula ini ialah bahawa bangsa Nusantara ni keseluruhannya pada masa dahulu kita orang Melayu ni dikenal sebagai orang Jawa. Sebab tu perkataan Jawa tu sebenarnya satu perkataan yang tidak boleh dirujuk secara khusus kepada Pulau Jawa ataupun orang-orang yang beretnik dengan etnik Jawa yang ada pada hari ini. Tentang hal ini nanti kita akan perbincangkan dalam sesi berikutnya, bila kita dapat merujuk dengan lebih detail perbahasan-perbahasan yang dikemukakan oleh para sarjana, catatan-catatan tulis oleh para pencatat dan pelayar 1000 atau 2000 tahun dahulu, dan juga analisis-analisis yang dibuat oleh Ustaz Nakula tentang makna, tentang kedudukan, tentang hal-hal yang berkait dengan Jawa dan juga Jawa Dipak ini. Baik, Empayar Jawa Dipak itu diruntuhkan oleh seorang raja dari gunung yang dari Funan. Empayar Jawa Dipak itu akhirnya diruntuhkan oleh seorang raja yang berasal daripada gunung ataupun raja gunung itu. Asalnya raja gunung dengan raja Medang Gana itu adalah dua orang yang bersaudara. Kemudian raja Medang Gana memerintah di kawasan Semenanjung dan kepulauan. Raja gunung itu dan keturunannya memerintah di Indochina. Kemudian berlaku serangan-serangan yang dilakukan oleh raja gunung ke atas Jawa Dipak tadi, yang menyebabkan kerajaan Jawa Dipak itu runtuh, dan dikatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada abad yang ketiga. Dan abad ketiga ataupun sekitar tahun 200 Masihi telah diserang dan akhirnya kerajaan Jawa Dipak itu runtuh. Dalam abad kelima, Kelantan mulai bernama Kalatana. Kalatana yang biasa disebut dan riwayat-riwayat tradisi dengan nama Tanah Kala. Itu nama yang baru.
Jadi kalau kita perhatikan di sini memang ada perkaitan dan juga pertalian yang nanti akan dibahaskan juga lebih detail, bagaimana nama kala tanah, tanah kala, kolam tanah, dan juga catatan Claudius Ptolemy yang menyebutkan satu tempat yang menjadi tempat pengeluaran emas di pantai timur sebenarnya itu dengan nama Kole. Jadi Kole ni satu perkataan yang saya dah sebut dalam perbincangan lepas. Kata Kole ni ditulis Koli, Koli, sedangkan disebut Kole. Kole tu dalam bahasa Kelantan tak sama dengan Kole yang disebut dalam bahasa Melayu kan. Kole dalam bahasa Melayu tu biasanya menunjukkan mak tu kan, bekas air tu Kole. Kelantan tu Kole tu bekas air juga, tapi bukan mak, tapi kolam. Tempat takungan air tu disebut Kole. Kole tu artinya takungan air tu Kole kan. Jadi timbul di situ nama Koli, kota Koli ataupun Kole tanah, kolam dan tanah, Koli tanah. Ini menimbulkan perkataan Kelantan. Dan ada juga yang menyebut dengan nama tanah kala kan. Sebagaimana yang ditulis oleh saudara Nuraidin ni, mencatatkan tanah kala sejarah negeri Kelantan sebagai satu kerajaan tua yang muncul lebih awal pada permulaan abad Masihi. Jadi selepas nama tanah kala itu disebut juga dalam catatan Cina dengan nama Holotan ataupun Kolotan. Holotan atau Kolotan. Jadi ini antara nama-nama awal. Jadi nama Kelantan tu sendiri berdasarkan catatan Cina, selain daripada nama Tantan yang saya sebutkan tadi, antara nama dicatatkan Holotan ataupun Kolotan. Maka ni mungkin dari segi sebutan yang mempunyai persamaan bunyi atau fonetik dengan kata kala tanah ataupun tanah kala tadi yang disebut dalam perkataan Cina Holotan, yang kemudian berlaku evolusi dari segi sebutan itu sehingga satu masa yang lain mulalah disebut dengan nama Kelate. Kelate kan, Kelate. Jadi perkataan Kelate itu yang awal, yang kalau saya dapat lihat antaranya yang tercatat pada Dina Emas Kelantan yang terkenal tu. Dina Emas yang kecil tu tertera pada perkataan, pada Dina itu satu perkataan Kaf Lam Ta Nun. Kalau sekarang Kaf Lam Nun Ta Nun Kelantan, ditulis Kaf Lam Ta Nun Kelate kan, Kelate. Kaf Lam Ta Nun Kelate. Sedangkan Dina tu bertarikh 557 Hijriah ataupun dalam Masihi 1181 Hijriah. Jadi di sini sudah ada transisi nama yang sebenarnya bukan transisi kepada nama lain, tetapi proses perubahan ataupun evolusi yang berlaku secara perlahan tentang cara penyebutan yang mungkin asalnya daripada kata kole dan tanah, kole tanah, kala tanah, kemudian ataupun tanah kala, kemudian disebut dalam sebutan Cina Holotan, Kolotan, kemudian disebut tu Kelate dalam bahasa yang lebih cepat, dalam bahasa yang lebih ringkas kan, tersebut gitu kan. Kadang-kadang orang Kelantan tu bahasa yang panjang tu disebut dalam perkataan pendek kan. Contohnya perkataan tua macam perhimpunan tu sebenarnya disebut perhimpunan tu ialah merujuk kepada tempat menghimpunkan sampah sarap. Lalu dalam bahasa yang ringkas orang Kelantan sebut Perone dalam bahasa Kelantan tu sebenarnya merujuk kepada perhimpunan, tempat dihimpunkan sampah-sampah. Jadi saya nak gambarkan di sini sebenarnya perubahan-perubahan bunyi dan sebutan pada perkataan itu dia boleh berlaku dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi perkataan kolam tanah yang asal tu akhirnya disebut Kelate dalam proses perubahan itu. Kemudian dalam Song Shu, itu sebuah catatan Cina yang disusun oleh Sheng Yao bertarikh 414 hingga 512 Masihi, yakni catatan abad yang kelima, menyatakan negara Holotan menguasai ke atas Shi Pao Chao
artinya negeri Kelantan menguasai Yawadipah. Jadi catatan ini sangat penting untuk diperhati dan dianalisis, dan saya percaya kalau ada satu kesedaran yang serius daripada pihak muzium ataupun pihak kerajaan negeri, hal ini perlu diberikan tumpuan untuk pengkajian yang lebih detail. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Sheng Yao dalam catatannya Shung Shu ini, yang menyebutkan negara Holotan menguasai Yawadipah. Holotan menguasai She Po Shao. She Po Shao ni ialah dirujuk kepada Yawadipah. Yawadipah itu dalam sebutan Cina, kan? Negeri Kelantan artinya negeri Kalantana menguasai Yawadipah. Ni. Jadi di situ ada hal yang agak besar juga untuk kita perhatikan, dan hal ini sebenarnya kita boleh lihat kerana dalam kajian-kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang menganalisis ni, dan mereka telah mencatatkan antaranya dalam jurnal Embras tentang kerajaan lama yang wujud di pantai timur Semenanjung yang sering disebut sebagai Tantan yang sebut awal tadi, kan? Ada disebut, dan mereka menimbulkan perkataan Holotan, perkataan Kholotan yang satu masa dikatakan menguasai Yawadipah. Jadi kata itu walaupun ringkas tetapi dia punya makna yang sangat luas. Artinya Yawadipah tu satu kawasan, kemudian kawasan tu dikuasai dan diperintah oleh Kalantana itu. Nama Kalantana ini berakhir untuk Kelantan pada separuh kedua abad yang ke-6. Perkataan Kalantana itu sudah tak disebut lagi mulai pertengahan abad yang ke-6 itu sekitar 550 Masihi. Tak lagi digunakan nama ini. Manakala nama ini masih kekal untuk wilayah-wilayah di sebelah selatannya, istimewanya Pahang. Kerana Kalantana untuk Kelantan berubah apabila seorang rajanya bernama Gautama daripada keturunan Sri Kripawarman tadi telah memberontak terhadap gunung, yakni Funan, dan berhasrat membangunkan ibu kota yang lebih strategik untuk menentang serangan maharajanya. Telah memindahkan ibu kotanya ke arah Ulu Kelantan yang dilindungi oleh benteng-benteng semula jadi dan juga kaya pula dengan emas. Pada abad yang ke-6 itu, oleh kerana berlaku siri-siri serangan dan pergeseran di antara Medang Gana ataupun Kalantana itu dengan Funan ataupun gunung, berlaku siri-siri perang yang kita boleh katakan mungkin ini satu perang saudara, kerana asalnya mereka tu bersaudara, kan? Kemudian saling menguasai. Kadang-kadang Kelantan menguasai Yawadipah, kadang-kadang gunung ataupun Funan menguasai Kelantan. Begitulah proses-proses yang berlaku. Maka pada satu masa seorang raja yang bernama Gautama itu seorang raja daripada keturunan Sri Kripawarman tadi telah bangkit, memberontak ataupun membebaskan kerajaannya daripada penguasaan Funan, lalu memindahkan ibu negerinya daripada tempat asal yang dikenal sebagai Kalantana, ataupun mungkin juga tempat yang sama itu ialah Citu ataupun Tantan, ataupun mungkin juga Ritam mereka dalam sebutan India, kemudian dipindahkan ke satu tempat yang lain, iaitu di bahagian yang lebih ulu, ke hulu Kelantan. Kenapa? Di hulu Kelantan itu dia bukan hanya mempunyai sungai-sungai yang besar dan dalam yang menjadi jaringan perhubungan yang masih cekap ketika itu, tetapi kedudukan di kawasan pergunungan itu, gunung-gunung itu membentuk benteng-benteng semula jadi untuk menjadi benteng pertahanan bagi kerajaan yang baru dipindahkan kotanya ini bagi menghadapi serangan-serangan musuh dia. Dan kebetulan pula di kawasan Hulu Kelantan, sebab kita sedia maklum, ialah kawasan yang mempunyai simpanan galian emas yang banyak dan terkenal dalam sejarah dunia. Kemudian ia memberikan nama baru untuk negerinya itu Raktamritika ataupun negara Tanah Merah. Raktamritika, Ramta Ritika, itu negara Tanah Merah.
Maka tak ragu-ragu lagi di sini, nama negara disebut oleh Shishu, dalam Shishu oleh Wen Cheng pada yang bertarikh 578643, dia lah Chihtu yang punya erti yang sama. Jadi Wei Cheng ni dalam Shishu ni maknanya satu rekod ataupun satu catatan Cina yang bernama Shishu, yang ditulis oleh Wei Cheng, iaitu bertarikh 581 643, daripada 581 sehingga 643 Masihi. Dia mencatatkan dengan nama Chihtu. Sedangkan catatan India mencatatnya dengan Raktam Ritika, mempunyai makna yang sama, iaitu tanah merah. Cuma di sini digambarkan oleh Ustaz Nakula bahawa tanah merah dan juga ataupun Raktam Ritika ini ataupun Chihtu ini ialah satu kota yang terletak lebih ke dalam, lebih hulu berbanding dengan kota Kelantan yang asal itu. Kita boleh gambarkan begini, misalnya kota yang asal itu mungkin terletak di kawasan Kota Baru ataupun di muara Sungai Kelantan, satu tempat yang lebih mudah untuk diakses oleh pelayar-pelayar. Kemudian mungkin juga satu masa dahulu berada di tengah Laut Cina Selatan sekarang tempat itu, kerana telah berlaku hakisan-hakisan. Kita maklum sekarang kan, pantai-pantai Kelantan itu telah terhakis dan tertenggelam di bawah laut. Mungkin lebih ke tengah laut lagi. Kemudian kedudukan tanah merah, mungkin pada kedudukan sekarang, tanah merah sekarang, yang mungkin satu jarak yang agak jauh juga ke hulu. Sekarang pun tanah merah tu kita boleh masukkan dia sebahagian kawasan yang agak hulu juga bagi Kelantan, walaupun tidak termasuk dalam daerah hulu Kelantan, yang punya jarak mungkin sekitar 100 km daripada laut mengikut laluan sungai berdasarkan jarak kedudukan gigi pantai Kelantan pada masa itu. Mungkin sekitar 100 km. Jadi memindahkan sebuah kerajaan daripada satu tempat yang terletak di muara sungai ataupun di gigi pantai kepada sebuah kerajaan di kawasan pedalaman. Lalu kawasan itulah yang dinamakan Chihtu, kan? Ia menyebut nama negara ini ketika, yakni Wei Cheng telah menyebutkan nama negara ini ketika menyatakan kedatangan utusan Maharaja Cina ke sini dalam tahun 607 Masihi dan menyatakan letaknya dalam pelayaran dari utara ke selatan dan kemungkinan terletak selepas Langkasuka, yakni Petani sekarang. Langkasuka itu kebanyakan pengkaji-pengkaji menyebut lokasi sebenar Langkasuka itulah di Petani sekarang, kan? Jadi dia berada di kawasan yang lebih selatan dan pelayaran daripada utara ke selatan. Utara itu daripada China ataupun daripada Teluk Siam menuju ke selatan, terletak selepas Langkasuka. Jadi selepas Petani itu memang Kelantan lah kalau kedudukan sekarang, kan? Maka pantainya menghadap ke arah utara. Itu pantai Kelantan tu kalau menghadap ke utara. Kerana pantai daripada kawasan Kelantan lama, daripada kawasan Naratiwat sampai ke kawasan Kuala Kelantan, itu dia menghadap ke utara, kan? Hari ini pun sama, dalam bentuk yang sama, dan mengambil masa pelayaran untuk senggang antaranya, yakni antara Kelantan dan Champa, mana pelayaran daripada utara, daripada Champa menuju ke Kelantan, mengambil masa pelayaran selama 10 hari. Memang ini catatan yang disebut dalam banyak catatan Cina bahawa pelayaran-pelayaran yang melibatkan pelayaran melalui Teluk Siam daripada Champa sampai ke Kelantan itu atau pantai timur Semenanjung sekitar 10 hari. Nanti kita akan lihat bila kita meneliti lebih detail tentang data-data berkaitan dengan bukti-bukti berdasarkan astronomi, berdasarkan kepada tarikh-tarikh pelayaran. Kita akan dapati bahawa catatan-catatan Cina yang menyebut tentang pelayaran yang berlaku itu, kita sukar untuk menerima bahawa Yawadipa itu ialah sebenarnya terletak di Pulau Jawa. Kerana mustahil
satu pelayaran daripada Champa atau daripada Funan ke Jawa 10 hari. Kerana 10 hari itu sebenarnya dalam syariat Cina ialah pelayaran antara Yawadipah ke Langkasuka ataupun ke Kelantan. Ibu kotanya terletak ke arah hulu sungai. Bila kapal utusan Cina melalui jeram, ia ditarik dengan rantai dari emas. Ini membuktikan negara ini sangat kaya dengan emas. Ini gambaran-gambaran yang disebut oleh Wei Cheng ketika merekodkan kedatangan utusan Maharaja Cina ke negara yang disebut sebagai Chihtu ini yang berlaku. Jadi tempoh di antara abad yang pertama Masihi sehingga pertengahan abad yang kelima inilah yang digambarkan oleh Ustaz Nakula sebagai zaman Empire Yawadipah. Adapun perbincangan detail nanti, apakah sebenarnya Yawadipah, di manakah kedudukannya, apakah perbahasan-perbahasan berkenaan dengannya, apakah juga pandangan-pandangan sarjana yang berselirat dan saling berselisih, ada khilaf lah kita kata. Tentang hal ini kita akan lihat dalam perbincangan yang akan datang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk perbincangan pada malam ini, itulah saya nak berikan gambaran yang disebut oleh Ustaz Nakula ini tentang kerajaan Yawadipah yang meliputi zamannya, iaitu zaman selama sekitar 550 tahun. Bermula daripada awal abad yang pertama sehingga pertengahan abad yang ke-6 Masihi. Jadi perbincangan kita ini dah tentang zaman itu. Nanti apakah sebenarnya kerajaan Yawadipah itu kita akan bincang dalam sesi yang akan datang. Jadi saya akan tamatkan perbincangan kita pada sesi ini, pada malam ini di sini, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sambung dalam perbincangan akan datang. Dan saya berharap semua penonton, sahabat-sahabat supaya berhati-hati dengan perkembangan COVID yang sedang berlaku dan sama-sama jaga diri masing-masing, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan supaya kita semua dapat keselamatan, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala supaya krisis yang melibatkan keselamatan ini, masalah krisis politik dan sebagainya dapat diselesaikan dengan dalam masa yang cepat, dan kita berharap kita dapat kembali kepada keadaan seperti sedia kala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua. Saya akhiri perbincangan pada malam ini dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.